pertandingan khas bersama dengan terajuk utama Lawak Bukaracai, iaitu saudara Rozalin Muhammad Hashim atau lebih dikenali dengan gelaran Lins Bukaracai. Dan di kesempatan ini saya akan menemu ramah saudara Lins kita ini berkenaan dengan pembabitan beliau dalam Lawak Bukaracai selaku terajuk utama. Di sebelah saya ini tidak lain tidak bukan adalah saudara Lins Bukaracai. Okeylah, terus kepada soalan. Okeylah, kenapakah saudara Lins mempunyai keinginan untuk menerbitkan filem-filem pendek seperti Lawak Bukaracai? Sebenarnya kalau dibicarakan memang panjang lebar. Dulu saya memang pelukis kartun di zaman usia remaja dulu. Sekitar tahun 20-an saya suka melukis kartun. Jadi jiwa saya tu masih berbentuk humor. So saya aplikasikan kepada seni visual. So itulah saya ada keinginan untuk menerbitkan film pendek. Sebab saya nampak kita boleh maju ke hadapan sekiranya kita betul-betul menceburi bidang ini. Sebab saya memang meminati film pendek ni. Sebab saya nampak daripada apa yang berlaku di negara barat kan. Contohnya seperti watak-watak detektif macam filem Batman, Superman, Spiderman kan, mereka boleh wujudkan satu watak yang paling baik. Dan tidak salah kita di Malaysia, khususnya di Sabah, kita boleh ketengahkan watak-watak detektif ini di kalangan kanak-kanak. Jadi anak saya pun memang meminati bidang lakonan. Jadi saya ambil peluang itu untuk membuat sketsa ringkas dengan memperkenalkan mereka melalui sketsa ringkas Lawak Bukaracai yang mana peranan mereka ini sebagai detektif kanak-kanak yang pada suatu ketika boleh membantas jenayah lah. Jadi watak-watak detektif ni seperti anak saya lah, baju Kucai di sebelah ni dan roti Kucai. Yang lain-lain ada lagi tapi dia dapat ikut sebab ada pemimpin lain. Apakah matlamat jangka masa panjang saudara Lins dalam menerbitkan film pendek seperti Lawak Bukaracai? Saya mempunyai perencanaan lah di masa akan datang di mana saya sekarang ni sedang membuat koleksi yang lebih banyak. Dari segi memperbaikkan mereka punya cerita sketsa, di mana setiap sketsa ni ada jalan ceritanya. Jalan cerita dari segi mereka membantas jenayah, pencurian dan membantu masyarakat dari segala aspek. Jadi yang mananya orang punya watak ni, mereka ni adalah detektif kanak-kanak yang lengkap ataupun cowboy dan dengan senjata. Dan kadang-kadang mereka juga menggunakan senjata anak-anak tradisional seperti elastik dan tali. Bukan hanya senjata moden lah. Bukan senjata moden. Mereka pun menggunakan senjata elastik, tali dengan perukul. Kami juga berpendapat dengan menggunakan senjata ini seolah-olah macam membawa kepada satu tanggapan yang tidak tepat kan, seperti senjata ini berbahaya seolah-olah kita makalkan. Sebenarnya tidak. Ini cuma berbentuk latihan saja. Apabila berusaha untuk menerbitkan sekemas Lawak Bukaracai ini ke tahap film movie, mereka tidak lagi menggunakan senjata. Kemungkinan besar saya tampilkan mereka dengan senjata tradisional. Okey, so sepanjang pembabitan saudara sendiri dalam penerbitan ataupun arahan film pendek, apa dia masalah serta dugaanlah yang sering dihadapi? Masalah kalau kita bincang yang banyak. Dari segi cara penghayatan sesuatu peranan watak ini, terutama pelakon kanak-kanak ini tidak senang untuk dilatih pelakon. Setiap babak mereka kena dilatih, diberi bimbingan tentang macam mana cara berlakon kan. Contohnya setiap babak tu mereka akan ada kesilapan dari segi cara dialog dan penyampaian watak peranan. Sebab itulah setiap kali mereka berlakon babak tu terpaksa dia ulang. Dan ini bukan perkara yang baru dalam industri seni lakon kan. Filem pun, film movie, drama memang ada kesilapan. Tapi bukan senang juga untuk melatih anak-anak ni, sebab mereka akan ada kesilapan sebab mungkin tidak biasa. Lagipun mereka bukan daripada kalangan yang kita libatkan, terus ambil begitu saja. Tapi semua itu saya lupakan sebab ini satu orang kata pendedahan kepada anak-anak lah.
Pendedaan awal supaya mereka nih lebih menonjol dan dapat pengalaman daripada sitkom yang saya buatkan. Tapi saya percaya dan yakin suatu hari nanti anak-anak di TikTok ini yang terdiri daripada Badut Chai, Latiti Chai, Zikon Chai dan si Pintar Azal Chai, mereka ini boleh berkembang maju lagi. Mereka punya masa depan cukup cerah dalam industri seni lakon Sabah dan diharapkan penggiat seni lakon di Sabah ini, khususnya di Malaysia, memberi peluang kepada mereka untuk dikenalkan dalam drama ataupun film-film di masa mendatang. Adakah saudara Lin hanya akan setakat membuat film-film pendek saja? Apakah tidak ada keinginan untuk saudara menerapkan dengan lebih jauh lagi, seperti membuat movie contohnya? Ya, memang saya merancang untuk peringkat yang lebih tinggi kan, seperti penerbitan dari movie. Tapi saya nampak dari segi kos tu memang menjadi penghalang. Bukan senang juga untuk menerbitkan dari movie sebab banyak perbedaan yang akan kita lalui lah kan. Tapi jadi apa yang saya lakukan sekarang ini cuma berasaskan kepada bengkel pendedahan. Saya buat sitkom khas ni melalui saya buat dulu ala-ala pendedahan, memberi mereka dulu ajar kan cara berlakon, dan apabila tiba masanya saya pun ada sponsor kawangan yang cukup, mungkin boleh buat film movie itu asalkan ada pihak korporat yang boleh membantu. Dan saya pun sekarang sedang berbincang dengan penerbit pengarah kesawah dari Kota Kinabalu. Dia kata mereka boleh menggunakan serikat penyedaran mereka untuk menerbitkan Lawak Bukara Chai. Saya cuma membuat video, master video segala skrip lakon layar tu saya buat. Urusan pengedaran mereka yang akan lakukan lah. Jadi sekarang pun saya sedang merancang untuk menggunakan lagi kamera yang lebih baik, skrip dengan lebih teratur, untuk saya berikan video master tu kepada pengarah Kibabit lah. Okey, soalan terakhir dari saya. Okey, apakah harapan serta impian saudara Lin dalam industri yang saudara Lin ceburi sekarang, iaitu industri seni lakon, pengarahan dan penerbitan? Harapan saya tu kalau di Hollywood, watak Superman itu boleh terkenal di seluruh dunia kan. Begitu juga watak Batman, Robin, Spiderman dan Mr. Incredible. Tidak mustahil watak detektif anak-anak ni yang begini mengambil seperti cowboy atau senjata ini kan boleh juga maju asalkan mereka ni diberi pendanaan yang secukupnya. Seperti asas tu pemikiran mereka punya sketsa diteruskan dengan cerita yang menarik. Sebab watak mereka ni unik. Unik. Diorang ni betul cowboy berjaket kan, lengkap dengan kuasa Dragon Ball. Yang si Pintar Azal Chai itu dia ada kuasa Dragon Ball. Selain menggunakan senjata, dia pun ada kuasa dia sendirilah. Selain menggunakan senjata yang dia punya simbol, dia ada kuasa Dragon Ball yang boleh digunakan untuk menewaskan musuh pada satu masa. Jadi saya yakin Lawak Bukara Chai ini ataupun trio Bukara Chai, mereka boleh maju, boleh menjadi ikon kepada industri seni lakon di Malaysia ini. Asalkan kita ada kesungguhan untuk membawa mereka ni ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Sebab tidak mustahil kalau kita ada keinginan, kesungguhan dan kemauan untuk berkembang maju kan, peluang tu akan ada. Yang penting komitmen dan sedia menerima kritikan lah. Macam saya kalau saya cakap pasal kritikan, banyak saya terima kritikan daripada orang ramai kan yang mengikuti saya punya sketsa yang pasti, terutama di Facebook. Di mana-mana pun saya jumpa, mereka akan ada kritikan dari segi cara pengolahan penerbitan tu, jalan cerita Lawak Chai. Tapi apapun kritikan tu saya terima dengan hati terbuka lah. Sebab apapun bidang akan ada juga kritikan ni. Jadi kritikan ni membuatkan saya lebih sabar lagi dan bergerak ke hadapan. Kalau saya dengar kritikan mereka dan mereka berlakon, maka saya akan berjalan.
Tapi semua alhamdulillah saya punya si Tongkas Laut Kukaraca ini di YouTube yang saya upload di YouTube sudah 80 lebih video di YouTube. Dia termasuk lagi yang saya tidak terbitkan. Oh, masih banyak lagi lah yang belum diterbitkan. Masih banyak, dalam lingkungan 10 lebih saya ada video, mungkin ada dalam kurang 10. Saya masih belum terbitkan atau buat turun di YouTube. Yang sudah dibuat turun itu 80 lebih. Bayangkan, begitu banyak kan. Jadi rakan-rakan pun kata, saya bila awak nak simpan di YouTube kan, kenapa tidak buat satu lebih? Tidak dikomersilkan. Tidak dikomersilkan. Saya kata Silkom ini memang boleh dikomersilkan sebab dia satu satu khas. Tapi tunggu masanya akan tiba juga. Mungkin kalau dikomersilkan, Silkom khas ni boleh dijadikan satu koleksi. Dalam satu koleksi itu banyak terdapat video Laut Kukaraca yang boleh dicampur daripada siri 1 sampai siri 80. Itu masuklah siri baru lah. Terima kasih. Di Temu Ramah. So, itu saja Temu Ramah kita pada malam ini. Semoga apa yang saudara Lins impikan akan tercapai dan semoga segala objektif serta hasrat murni yang saudara Lins hasratkan akan disokong oleh pihak-pihak yang tertentu.